Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk kelas yang ini kita akan cuba menyelesaikan jawab program bagi soalan nombor 9 exercise 3. Okey, jadi pelajar boleh terus buat bersama-sama dengan saya di IDE online menggunakan Trinket, dan bagi yang dah berjaya download menggunakan JGraphs, kita boleh buat bersama-sama di JGraphs. Semasa kita nak buat jawab program, pastikan anda merujuk kepada pseudocode masing-masing. Okay, so ini adalah JGraphs untuk kita compile Java program. Okay. Siapa yang belum install, nanti bila ada masa install. Kalau tak berjaya, ada masalah, boleh guna online Trinket. Okay, so bila kita nak mulakan sesuatu file di dalam Java, okay, saya clearkan dulu. Okay, nak mulakan file ni pastikan ni semua asalnya kosong lah. Pastikan kita pergi dekat file, new, Java. Ini step yang kena buat setiap kali buka file baru, soalan baru mesti file new Java. So kita dah dapat ruang untuk kita menulis coding. Okay, ini kita boleh move. Okay, pelajar-pelajar lain sekarang madam ada di JGraphs, awak terus buka Trinket masing-masing. Okay, kita akan cuba buat bersama-sama soalan nombor 9. Okay, ingat madam ajar kita ada 4 platform. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ini adalah header. Okay. Yang kedua adalah apa dia tadi? Header dan juga madam buat yang ni lah, declare variable. Ingat step benda ni. Yang ketiga, input. Yang keempat, proses. Yang kelima, output. Ini step yang kita kena follow. Okay, yang pertama header, yang kedua declare, yang ketiga input, yang keempat proses dan yang kelima output. Okay, untuk header, apa yang kita kena tulis untuk header ni? Madam buat ini sebagai komen kalau tidak dia akan ada error. Header ni sebagai tambahan sahaja. Ini komen sebagai apa Madam nak explain. Yang bahagian pertama adalah header. Kalau tak letak pun tak apa, tapi sebagai permulaan kita letak dulu. Okey, ingat tak header kita akan tulis apa dulu kat atas dia? Import java.util.scanner as capital letter. Okey, java.util.scanner as capital letter, util ada L, semicolon. Okey. Kemudian lepas kita dah buat semicolon, kita pergi kepada nama kelas. Kelas, ini exercise yang ketiga, question number 9. Okay, dan ada open curly bracket. Kemudian kita akan tulis public static void main. Okay, dalam bracket akan ada string as capital letter, ada square bracket dan ada up untuk argument, dan ada open curly bracket. Seterusnya kita akan buat create object scanner. Oh sorry, silap, dia salah pergi tempat pula lah. Kat sini ya. Scanner huruf besar. Scanner, okay, tadi kita dah buat SC kan. Kita nak buat dekat sini scanner cuti. Nak buat lain sikit, scanner cuti sebab dah nak cuti kan. So ini kita boleh ubah, scanner SC boleh. SC tu object. So object boleh kita letak macam-macam pun tak apa. Equal new scanner as capital letter. Dalam bracket system.in ada semicolon. Okay, ini adalah untuk header. Lepas tu, bila kita dah selesai untuk header, ingat kita kena buat untuk yang nombor 2, declare all variable. Okay, ingat step yang ini, ada 5 step. Okay, declare all variable. Sekarang kita tak tahu lagi nak declare apa. Okay, jadi tinggalkan ruang kosong. Okay, lepas tu baris yang ketiga, kita akan buat input. Okay, all input. Okay, all input with dengan dia punya prompt lah, input plus dengan prompt. Okay, so apa input dia? Ini pergi ke bawah sikit. Declare ni tak tahu lagi nak declare apa. Okay, kita tengok dekat soalan nombor 9 yang kita dah pernah bincang sebelum ini.
input dia adalah loan dan juga year. Okay, so kita kena prompt user dulu. System.out.print. Okay, enter loan amount. Okay, ini ikut kreativiti nak letak titik ke, tapi pastikan ada space sikit lah di sini supaya value tu tidak terlalu rapat dengan nilai nanti. Semicolon. Okay, lepas tu jangan tulis pula kat sini tulis loan amount. No, jangan tulis panjang-panjang, buat loan saja. Okay, untuk prompt user memang kena buat panjang supaya instruction kita tu jelas. Tapi untuk input statement buat simple saja. Loan equal, loan ni duit kan? Duit. So bila duit mesti kita declare sebagai double. Jadi sebab tadi kita punya objek kita cuti, jadi kita pun tulis kat sini cuti dot next double. Bracket semicolon. Next double. Kenapa double? Sebab loan ni jumlah duit. Duit mesti ada titik walaupun kosong-kosong. Jadi Madam nak nampak dah ada satu variable loan dan data type dia double. Jadi saya terus declare kat sini double loan dan koma. Ini D mesti huruf besar ya, tapi D dekat sini huruf kecil. Jangan confuse. Dah jumpa satu, declare satu. Okay. Seterusnya kita akan masukkan tahun pula. Ingat ada space dekat situ. Jangan cantumkan input pertama dan input kedua, takut confuse. Out.print, lepas tu kita tulis enter jumlah tahun. Enter year, enter apa ya? Macam mana cakap tahun pinjaman, year loan. Enter year lah, how many years sama. Tu nak how many years. Enter how many years. Okay, so ayat tu buat janji student boleh faham. Kemudian kita tulislah variable kita year equal year tahun. Tahun mesti integer. Cuti, kenapa cuti? Sebab kita create objek tadi cuti. Cuti dot next in. Kenapa in? Sebab tahun kita baca dalam bilangan nombor integer. Okay. Jadi kita dah nampak dah. Ada satu lagi variable kita year. Jadi dia tak boleh combine kat sini. So tutup, dia kena buat dekat bawah. Sebab yang atas double, yang bawah adalah in. Semicolon. Okay, nampak tak? Tadi kita buat semua kan declare kemudian. Sekarang ni kita dah mahir. Nampak je variable terus declare. So, input semua dah selesai. Okay, Sat Madam buat titik bertindih lah. Nanti nampak macam satu header, dua declare. Okay. Nanti ingat ada 3 input pula. Tidak, ini step yang ketiga. Step yang keempat. Okay, proses. Step yang keempat, proses. Okay. Ikut je step ni, proses. Apa proses dia? Rujuk pseudocode awak, proses salin balik saja kecuali variable kita rapatkan. Darab kita akan tukar jadi simbol star. So kita ada total amount, dia nak buat underscore pula dah. Equal loan. Tambah dengan loan. Darab akan tukar jadi star. Year. Lepas tu darab dengan 0.04. Okay, semicolon. Ini proses. Sekarang saya dah jumpa satu lagi variable, total amount. Total amount ni kalau jumlah loan variable, ini pun ada darab dengan decimal. So mesti total amount ini pun adalah data type-nya double. So kita letak dekat double ni, koma, total amount. Okay, macam tu cara declare dia. Kita kena pastikan apa data type yang tepat untuk setiap variable. Okay, formula yang kedua, kita ada kira monthly payment kan. Okay, so monthly payment, letak underscore. Pastikan jadikan dia satu perkataan. Monthly payment equal total amount. Okay, bahagi dengan year. Darab akan jadi star 12. Semicolon. Okay, so dah selesai dah dia punya proses. Sekarang kita... Madam nak tanya. Boleh. Yang darab 0.04 tu boleh ke pakai add? Oh, tak boleh saya. tak boleh. Thank you. Pandai. Saya dah boleh tutup dah ni. Sebab dah pandai sangat dah ni. Alhamdulillah, syukur. Betul. Kalau Madam ada silap kat mana-mana bagi tahu
Okay, thank you so much. Okay, alright. Saya teruskan lagi. Nombor 5, saya pula berdebar. Saya pula takut dah ni. Okay, bagus. Okay, bagus. Berani. Thank you so much. Okay, nanti saya ajar jalan sesat pula. Okay, kalau ada mana-mana mistake bagi tahu. Okay, untuk output pula. Ingat step dia. Tapi nanti dah buat tak perlulah letak komen-komen ni. Ini untuk bagi faham step dia. Output, macam biasa kita akan tulis system.out.print. Kat sini ni dah risau bila value dengan jumlah ni. Okay, message saya nak paparkan total amount. Tapi jangan buat underscore. Kita tulis ayat yang manis-manis sikit. Your total amount. Amount. Okay, buat ayat comel-comel. Amount A huruf besar. RM. Lepas tu ada RM. Nak ada titik kat sini kan. Titik RM. Lepas tu ada jarak sikit dapat RM ni, nak ada jarak supaya dia tak rapat. Okay, so ini message yang kita nak keluarkan. Dan value-nya, value total amount ni yang ini. So ini yang penting, value mesti variable yang konsisten. Okay, dan tutup semicolon. Okay, message ini mesti message kita ingat, kita nak paparkan pada pengguna. Bila pengguna baca, dia faham. Kalau kita letak total amount, mungkin dia confuse, kenapa ada garis kat bawah ni? Okay. Yang kedua, kita nak paparkan monthly payment. Sama juga. Kita tulis system.out.print. Okay. Your total amount. Total amount pula dah. Monthly payment. Payment. Titik RM. Okay. Nampak saya letak jarak sikit kan. Jangan rapat sangat. Nanti dia punya nilai tu rapat. Tapi tak kisah sebenarnya. Boleh je. Okay. Baru ambil yang ni. Ini value yang kita nak panggil. Letak dekat sini. Close semicolon. Bila output dah selesai, kita pun boleh close lah bracket ni. Okay, so step dia ada 5. Yang pertama, header. Yang kedua, declare all variable. Yang ketiga, all input. Yang keempat, process. Yang kelima, output. Okay, ada lagi tak yang kita tak declare variable? Kita check. Monthly payment. Dah declare belum monthly payment? Check dekat atas. Monthly payment, belum. Monthly payment belum. So, tambah dekat sini. Okay, kita check lagi. Total amount dah. Total amount dah. Loan dah, dah. Okay, semua dah declare dah. Dah selesai. Jadi bila dah selesai, kita boleh run coding tu. Okay. Sekarang nama kelas saya E3Q9. So saya kena save sebagai nama E3Q9. Jadi pergi dekat file. Save as. Okay, lepas tu carilah lokasi mana yang awak nak simpan. Macam saya dah buat satu folder dekat Java ni. Okay, klik dekat Java saya ni lah. Lepas tu open. Okay, dan save. So nampak tak dekat bawah ni sekarang, dia dah ada nama E3Q9. Baru kita boleh run. Okay, cara nak run, tadi dekat trinket ada satu button je. Tapi dekat sini ada 2 button. Satu button hijau plus, satu button berlari. Okay, jadi kita klik yang ni dulu, compile file warna hijau untuk check error. Okay, nampak ada satu error dekat sini. Apa error dia? String. S mesti capital letter. So letak S capital letter. Lepas tu kalau rasa semak kat bawah ni boleh clearkan dulu dan compile lagi sekali. Bila dah keluar macam ni, maksudnya coding itu dah betul. Okay, dah complete dan kita boleh run. Klik run yang orang berlari ni. Okay, kita nampak enter loan amount. Katakan saya pinjam RM10,000. Okay, lepas dah masuk nilai, tekan enter. Berapa tahun? Saya pinjam untuk 5 tahun. Jadi nampak tak berapa saya kena bayar dan berapa monthly payment. Alamak, dia bercantum. Saya tak nak macam ni. Saya nak dia ke bawah. Okay, macam mana nak buat? Kita dah biasa buat print line. Mana tadi? Okay, kita dah biasa buat print line kat sini. Kan kalau saya buat print line, selesai masalah. Okay, kita cuba run lagi sekali. Okay, ini bila letak print line. Okay, saya cuba clear kat bawah. Tak maulah clear. Okay, run terus. So, awak boleh nampak perbezaan dia. Saya letak amount yang sama, RM10,000. 5 tahun. Okay, so nampak tak perbezaan dia? Bila letak print, ini tanpa print line, dia duduk sebaris.
Bila print line dia turun bawah. Okey. Ini yang biasa kita buat. Okey, yang ni dia nak ajar yang luar biasa sikit. Tak nak letak print line. Tak nak letak print line. Dia nak letak backslash n. Tapi kalau letak backslash n dekat sini, apa berlaku? Kalau kita letak dekat sini, apa berlaku? Dia akan turun bawah ni. Total amount duduk bawah. Okey, kita tengok So kena tahu. Kalau kita letak kat situ dia jadi apa? Saya letak backslash n dekat Rm. Okey, nampak 10,000. 5 tahun. Okey, nampak tak? Dia akan tulis macam mana? Your total amount RM yang ni duduk bawah. Kita tak nak dia duduk bawah. So, backslash n tak boleh letak kat sini. Saya nak letak backslash n juga. Tak nak letak print line. So, kita kena tambah di belakang ni. Tambah backslash n. Backslash n kita tahu duduk dalam double quote kan? Mesti letak macam ni. Nampak tak? Sekarang ada combine 3. Message, value, message. Macam tu. So, bila backslash n baru dia boleh baca sebab dalam double quote baru dia boleh baca. Turun bawah. Okey, Medan cuba run lagi sekali, awak tengok hasil dia. Okey, sampai. Run. Okey, masuk amount. Okey, 5. Okay, nampak tak? Dia still lagi turun bawah. Cuma yang ni Medan buat advance sikit. Kita tambah dekat belakang. Dia boleh tambah macam-macam nak tambah, tak kisah janji. Kalau variable, letak variable. Kalau message, letak dalam double quote. Itulah kelainan yang Medan nak tunjukkan penggunaan backslash n. Okey. Kalau tak nak letak dekat belakang, kita boleh letak dekat depan. Depan pun boleh. Okey, dia akan turun bawah juga. Okay, so maksudnya 2 kali turun lah. 2 kali turun. Okay. Sekejap Medan dekat lab. Okey, turun backslash n. So ini ada backslash n lagi. Dia akan turun 2 kali. Okey, tengok So kita kena tahu fungsi setiap satu tu. Bukannya suka-suka hati letak, tidak. Dia ada sebab. Sebab musabab dia. Okey, so dia masuk lagi 10,000. Alamak. 10,000. 5 tahun. So nampak tak dia turun. Sebab apa dia turun 2 kali ni? Sebab ada backslash n dekat sini dan juga di sini. Okey, jelas tak? Boleh? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Alhamdulillah, thank you. So Madam akan stop sharing dan Madam nak tengok salah seorang yang dah buat trinket yang ni. Kita tengok sekejap hasil dia dekat trinket boleh? Siapa nak share? Ini dekat JCrabs. Okay, Madam scroll slow-slow kot nak tengok nanti dalam video. Ingat step ni, 5 step untuk buat coding. Header, declare all variable, lepas tu senaraikan all input bersama prompt dia. 4 proses, 5 output dan juga close. Okay, dan pastikan awak apply penggunaan komen. Kita dah belajar cara tulis komen. Kita dah belajar penggunaan backslash n. Kita dah belajar penggunaan print line. Dan kita juga dah belajar penggunaan backslash t. So letaklah di mana-mana supaya awak boleh faham penggunaan dia. Okay, dan ini adalah output yang kita dah run tadi. Okay, sekarang Medan nak minta salah seorang pelajar untuk cuba share screen apa hasil dekat trinket. Silakan, siapa yang nak share? Saya boleh ke? Adriana boleh sayang. Thank you so much. Silakan. Madam, saya terlambat yang nak tekan run tadi. Saya terlupa button yang mana satu. Oh ya ke? Okay. Dah install ni. Install bila ni tadi? Dan setengah jam tadi ke? Boleh pula. Okay. So sekarang dah settle kan? Okay, try run. Okay, run. Run yang orang berlari warna merah tu sayang. Dah save belum? Dah save. Dah save dah. Orang berlari warna merah. Yes, betul. Itu untuk run. Ya, masukkan amount. Betul. Okay. Ya, yes, betul. Okay, cuba besarkan sikit output dekat bawah tu. Tarik dia punya box tu naik atas. Supaya kita nampak full dekat bahagian bawah. Okay, yes, betul. Okay, so scrollkan ke atas yang kita nak tengok bahagian loan amount tu. Sikit je lagi sebab sekarang yang terpapar amount of year. Yes,
Okay, very good. So ini flow dia dan awak telah menggunakan apa ya untuk turun bawah. Cuba scroll kat bawah yang bahagian coding tu dekat output. Saya nak tengok awak guna backslash n ke print line. Okay, awak guna print line. Yes, betul. Okay, very good. Tanya Adriana, pandai. So keep practice. Okay, cuti seminggu tak practice nanti lupa. Okay, thank you Adriana. Tahniah. Yeay, nak tepuk sebab dalam lab. Sama-sama. Okay, sekarang sila seorang lagi yang terinket boleh tak? Siapa pakai terinket? Boleh share? Satu lagi terinket. Boleh share tak? Siapa boleh share terinket? Ke semua pakai J-Grabs dah? Ada terinket tak ada? J-Grab saja. Ada tak siapa-siapa yang ada masalah, ada error ke? Boleh share tak? Kita tengok apa error yang berlaku. Siapa boleh komen? Kalau okey, bagi kita tahu okey, semua okey, semua berjalan lancar. Okey, madam. Okey, so kalau dah okey semua, Alhamdulillah. Syukur, tahniah semua sebab berjaya menyelesaikan